Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu lagi pada pagi ini. Hari ini kita akan teruskan tazkirah 5 minit berdasarkan buku beri 2 minit. Dan kita dah habis ya, 16 bab. Hari ini bab yang ke berapa ya? Bab yang ke-16 ya. Maksudnya dah 16 hari kita bersama. Setiap pagi pada bulan Ramadan, kita bermula pada 2 Ramadan. Dan bermakna 16 kita berpuasa pada hari yang ke-17 hari ini. Tinggal beberapa hari lagi untuk Syawal. Baik, sebagaimana biasa, rutin biasa kita akan bermula pada pukul 6.25 dan kita masuk awal ni kerana bolehlah saya bercerita sikit-sikit kepada tuan-tuan. Tetapi cerita ini cerita yang boleh memberikan sedikit pengajaran lah, yang boleh dimanfaatkan. Baik tuan-tuan, hari ni tajuk cerita kita ni kerana pasal kapal terbang, aeroplane. Saya orang kampung, orang besar, naik kapal terbang ni bila dah kerja baru naik kapal terbang. Sebelum tu tak pernah naik, masa budak-budak tak naik. Berbeza dengan anak-anak saya sekarang, masa bayi pun dah naik kapal terbang. Ini beza dia lah. Tetapi saya nak ceritakan sedikit ni tentang pengalaman saya naik kapal terbang daripada bukan Kelai, Subang, lapangan terbang Subang pergi ke Heathrow, London. Masa tu saya melanjutkan pelajaran di peringkat masters. Jadi kita landing di Heathrow. Daripada Heathrow pergi ke Edinburgh. Okey. Jadi pada masa tu saya, Roza, dengan Sarah, anak pertama saya yang masa tu umur dalam 3 tahun ya, dan kemudian Azrai, beza dia setahun gitulah. 2 tahun dan setahun. Bila turun di Heathrow, dengan lampirnya ada dekat tangan, dengan botol susunya, saya dukung Azrai, Sarah. Azrai pun kena jaga dengan tu hegeh-hegehnya. Ya Allah, pakai tu dah smart dah. Ingat kita yang paling smart lah. Dengan kod-nya, dengan apa. Tetapi bila sampai di sana serabut sungguh lah. Jadi kamilah yang last sekali beratur dekat immigration tersebut. Bila sampai di immigration, ya Allah, ramainya orang. Berbelit gitu. Kami kat ujung sekali. Mati macam ni. Dan kita di negara orang kan. Jadi berasa susah lah. Dan kita nak kejar flight ke Edinburgh lagi. Tetapi kami okey lah. Sebab ada masa 3-4 jam. Tiba-tiba di tengah berdiri macam tu kan. Ada pegawai immigration yang depan, yang jaga tepi-tepi tu, dia panggil. Dia panggil macam tu. Panggil, bawa. Main depan. Potong queue semuanya. Pergi ke depan. Masya Allah, subhanallah. Kami 4 beranak didulukan. Dan kemudian bila bercerita dengan orang, saya pun katalah, mojo ada anak kecil. Mojo ada anak kecil. Itu pada masa tu, tahun 1993. Apa yang keluar daripada mulut saya, mojo ada anak kecil. Boleh potong queue, boleh pergi depan. Yang sebenarnya Allah nak tunjuk pada kita. Kita patut duduk belakang, tapi boleh pergi depan. Kenapa? Itu izin daripada Allah SWT lah. Ada syafaat lah tu, syafaat anak tu. Okey, syafaat anak. Jadi patutnya kita tak kata mojo ada anak. Kita tak kata macam tu lah. Patutnya alhamdulillah Allah bagi kemudahan. Sebab apa? Ada anak kecil. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Jadi itu beza ya. Tahun 93 saya ni tak ada nak fikir dengan Allah SWT sangatlah. Kita lebih kepada nasib baik, muju nasib baik, muju nasib baik. Kita tak kaitkan peristiwa yang berlaku itu dengan kebesaran Allah SWT. Ini cerita yang kedua. Ini belum pergi UK lah. Azrai lahir, baby. Jadi mak saya daripada besok datang ke rumah saya di Subang Jaya tu. Dan pada masa tersebut saya terpaksa pergi ke luar kawasan, dan Roza pun memang kerja masa tu. Jadi si Sarah ni balik ke Johor. Anak saya pertama balik ke Johor, nenek dia ambil bawa balik lah. Dan Azrai, mak saya panggil Wan lah. Dia nak bawa Azrai tu balik ke Besut. Jadi dia datang ke sini sebagai seorang anak, walaupun gaji tak besar masa tu, baru kerja kan.
Saya kata, Wan balik nanti naik kapal terbang lah. Wan saya ni orang kampung juga. Memang tak biasa naik kapal terbang. Tapi saya siap-siapkanlah semua dengan arahannya, dengan apa semua. Yalah, kita takut mak kita beli tiket tu waktu subuh. Pasal apa beli waktu subuh? Dulu emas waktu subuh murah. Harga ekonomi lebih daripada ekonomi lah. Kita tak ada duit. Tapi nak bagi kemudahan pada mak kita. Jadi pergilah hantar ke lapangan terbang Subang tu. Okey. Bawa baliklah Azrai. Anak cucu apa ni. Bawa balik ke Besut. 2 minggu kemudian saya pergi balik ke Besut dengan kereta lah. Nak ambil anak balik lah. Sampai di Besut saya soalan yang pertama yang saya tanya Wan saya ni. Wan, naik kapal terbang baru ni lagu mana? Wah, ini perbualan anak dengan mak. Mak baru pertama kali naik kapal terbang. Dan okey meh. Besar dia kata, tempat duduk pun besar, selesa molek. Otak pun saya fikir kalaulah tempat duduk tu besar, selesa, ini mesti business class ni. Jadi saya tanyalah Wan saya ni, Wan duduk depan ke belakang? Depan sekali, dia kata. Depan sekali. Macam mana boleh Wan duduk depan tu? Saya beli kelas ekonomi je. Oh, dia kata, Wan naik bawa Azrai tu, dia kata, ada orang puan tu tanya, makcik nak tengok tiket duduk mana? Oh, Allah tak payahlah makcik. Tak payah duduk belakang. Ni kosong banyak ni, boleh ke makcik duduk sini? Dia minta lagu tu. Dan stewardess tu kata apa? Duduklah makcik, hari ni tak ada orang. Tuan-tuan, Allah bagi kemudahan pada mak saya tu. Dia kelas ekonomi. Tapi dengan izin dia, dengan keadaan dia macam tu, dia dapat duduk business class. Dia cerita dengan saya, lepas makan. Lepas makan. Orang Besut kecek lagu tu. Lepas makan. Dia tanya lagi. Nak makan lagi tak? Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Apa tu? Itulah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah boleh bagi kalau dia nak bagi. Sebab itu kita masuk syurga ni, bukan kerana pahala dengan apa semua. Ya, itu pun penting. Tetapi yang sebenarnya masuk syurga ini dengan rahmat Allah. Subhanallah. Berapa dah yang? 6, 2. Dah nak masuk dah. Okey. Hari ni kita awal sikit ya. Beritahu siapa pemenang dia. Mereka yang akan dapat hadiah percuma. Beri 2 minit. Hari ni hadiah yang terakhir daripada Rozita ya. Rozita dah bagi 4 naskah. Dan siapa ya? Mumtazah Sanusi. Okey, Mumtazah Sanusi. Tolong kontak saya ya. 0193154444. Saya akan hantar hari Selasa pagi. InsyaAllah. Sebab besok cuti. Hari ni hari Ahad kan. Isnin cuti. Cuti hari Wasak. Jadi kita boleh hantar pada hari Selasa. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Selasa pagi. Tahniah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Yang bagi derma buku beri 2 minit ni untuk kita semua yang ada pagi-pagi ni, saya kena ada buku dah tulis. Ramai orang yang nak donate ni. Terima kasihlah banyak-banyak. Menyukakan hati kita, menyukakan hati orang yang mendengar. Siapa yang dapat tu tolong doakan. Ya Allah ya Tuanku, bagilah rezeki yang lebih kepada mereka yang mendermakan, yang donate ini. Terima kasih. Baik, tajuk hari ni ringkas je, pendek je. Tajuk bab 16, doa buat anak. Tuan-tuan, kita semua ni insya-Allah kalau ada anak ke, salah satu harta yang kita ada, anak lah. Dan salah satu aset yang kita ada pada diri kita, yang Allah bagi pada kita, ialah doa. Kenapa? Dalam satu hadis ya, hadis riwayat Ibnu Majah nombor 3862, Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Ada 3 doa yang diterima oleh Allah secara langsung, iaitu doa orang yang dianiaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Ini sangat mustajab lah. Baik tuan-tuan, doa orang tua sangat mustajab. Seorang ayah berdoa mustajab. Seorang ibu doa mustajab. Dia bukan bergantung pada engkau kaya ke, engkau miskin ke, engkau profesor ke, engkau Perdana Menteri ke, engkau wakil rakyat ke, engkau jadi orang besar ke. Tak ada belagak-lagak macam tu ya. Siapa saja atas status dia, atas title dia, ibu dan bapa, maka dia mustajab. Doakanlah pada anak itu. Jangan Allah Akbar. Ni free je. Cerita dengan Allah apa yang kita nak anak kita tu. Kita sayang anak kita, berdoalah untuk mereka. Bayangkanlah daripada dalam perut lagi, sebelum dalam perut lagi, sebelum ada lagi, kita dah berdoa, ya Allah Tuanku, jadikanlah anak aku sebagai anak yang soleh, anak yang solehah.
Dan sepanjang hidup dia kita berdoa. Jangan lupa yang itu. Baik, saya nak ceritanya Islam ni sangat indah tuan-tuan. Doa ibu bapa mustajab. Tetapi Allah juga kata, kita ulang balik ya. Doa 1/3 hujung malam yang tersisa. Siapa yang berdoa, aku makbulkan. Siapa yang bertaubat, aku ampunkan. Siapa yang minta, aku bagi apa yang dia minta. Ini bila? 1/3 hujung malam yang tersisa. Dahlah kita ibu bapa. Kita bangun malam pula. Lepas tu kita berdoa kepada Allah. Berdoa pada anak-anak kita. Allah kata, apa ni, aku makbulkan. Apa lagi? Dalam ni lah, dalam waktu yang sama ni, Allah kata, Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Doa orang musafir, mustajab. Kita pergi berjalan mana-mana pun, jangan lupa anak kita. Doa je dalam perjalanan tu. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa anak-anakku. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Dahlah kita ibu bapa. Kita bermusafir. Lepas tu, 1/3 hujung malam yang tersisa pula. Sebab itu kalau kita pergi Mekah, Madinah kan, ini semua kategori ada. Apa lagi? Doa yang mustajab bagi seorang ibu bapa kepada anak dia. Yang tidak disebut secara langsung. Contoh, doa orang berpuasa ni sepanjang bulan Ramadan ni. Sebelum berbuka tu. Berdoalah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Atas satu kategori, kita berdoa. Dan dia banyaklah kiri, kanan, depan, belakang. Yang Allah nak bagi pada kita. Tinggal lagi, ramai orang tak nak ambil yang tu. Berdoa tu. Tapi kita kena faham ya, berdoa, kita minta. Ada yang dapat segera, ada yang kena tunggu. Ada yang Allah reward semasa kita di hari akhirat besok, insya-Allah, subhanallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ada satu perkara yang perlu kita ingat, yang inilah yang bagi saya lah keindahan yang sangat luar biasa dalam Islam. Dia tak habis cerita ni. Tuan-tuan, kita berdoa supaya anak kita ini jadi anak yang soleh dan solehah. Contoh ya, kita berdoa macam gitu. Dan Allah makbulkan insya-Allah jadi anak yang soleh. Bila kita meninggal besok, Allah kata apa? Rasulullah SAW dia kata, meninggal umat Nabi Adam ni, dia tinggalkan 3 perkara saja. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Tuan-tuan, mula-mula kita berdoa untuk anak kita. Jadi anak yang soleh. Lepas tu bila kita meninggal, anak kita pula yang mengambil peranan untuk berdoa untuk ayah dia. Maka itulah yang saya kata tadi, dia berpanjang-panjangan, bersambung-sambung. InsyaAllah lah, akhirnya kita semua ni akan masuk syurga. Kita jaga beberapa prinsipal. Dalam buku ni, saya tulis yang, ialah saya minta maaf lah, sebab buku ni ditulis berdasarkan apa yang kita nak. Saya berdoa, biasanya apa yang saya nak dalam hati lah, saya ucapkan. Contohnya saya, tuan-tuan dan puan-puan, Ya Allah, Ya Tuhanku. Saya kata apa? Saya kata, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa anak kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang tahu menghormati kedua-dua orang ibu bapa, adik-beradik, guru-guru, kaum keluarga dan muslimi dan muslimat, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah anak perempuan kami sebagai anak yang mahu menutup aurat dengan sempurna. Anak lelaki kami mahu solat berjemaah di masjid, tidak menduakanmu, mahu melakukan amal ibadat wajib dan sunat, dan sentiasa meninggalkan apa yang dilarang. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pancarkanlah kasih sayangmu, terangkanlah hatinya, kuatkanlah daya ingatannya, mudahkan pemahamannya, dan lembutkannya tutur katanya, dan berikanlah kejayaan cemerlang di sisimu dalam proses mereka mencari ilmu. Ya Allah, berikanlah ilmu bermanfaat kepada mereka, Ya Allah, anugerahkanlah kejayaan di dunia dan akhirat.